Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sambungan pada hadis semalam. Keterangan kebanyakan kandungan hadis ini telah diterangkan pada bahagian-bahagian yang telah lalu. Walau bagaimanapun ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Yang pertama dan yang paling pentinglah ramai sekali mereka yang tidak bernasib baik, rugi dan terlepas pada pengampunan umum yang diberikan sempena bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah diketahui pada hadis pertama, golongan yang sama juga telah terlepas daripada pengampunan umum ini yang diberikan sempena hari raya. Mereka ini termasuklah orang yang bergaduh sama sendiri, orang yang mengenderakai kedua-dua ibu bapanya. Cuba tanyakan kepada mereka, setelah kamu menyebabkan Allah SWT murka, siapa lagi akan kamu cari sebagai pelindung? Alangkah sedihnya buat kamu. Kemuliaan yang kamu dapatkan dengan cara berfikiran yang salah menyebabkan kamu terpaksa menanggung doa keburukan pada Rasulullah SAW, terpaksa menghadapi doa keburukan pada Jibril AS dan dijauhkan pada rahmat dan keampunan yang umum itu. Saya bertanya kepada kamu pada hari ini, walaupun kamu telah dapat menundukkan lawanmu dan kamu telah melentikkan misai kamu, berapa lama sangat keadaan ini dapat kekal bersama kamu? Sedangkan Rasulullah SAW yang dikasihi telah melaknat kamu. Malaikat yang hampir dengan Allah SWT telah mendoakan kebinasaan kamu dan Allah SWT sendiri telah menjauhkan kamu pada rahmat dan keampunannya. Demi Allah, renungkanlah dan cukuplah. Tersesat jalan pada waktu pagi dan kemudian dapat kembali semula ke rumah pada waktu petang, masih belum kerugian apa-apa. Hari ini masih ada dan masih boleh ditampung. Namun hari esok, apabila berhadapan dengan hakim yang kemuliaan dan kehebatan dunia tidak berguna, tiada harta benda yang dapat membantu, di sana siap amalan kamu yang telah dicatat akan dibentangkan. Allah SWT boleh bertolak ansur terhadap hak-haknya, tetapi hak-hak sesama manusia mesti ditunaikan. Mahfum sebuah hadis Nabi SAW, orang yang muflis pada kalangan umatku ialah orang yang akan datang pada hari kiamat membawa amalan kebaikan yang banyak. Dia membawa bersamanya solat, puasa, sedekah dan segala bentuk amalan baik. Tapi dia pernah mencaci, berfitnah dan memukul orang lain. Semua orang yang dizalimi itu akan datang dan menuntut amalan kebaikannya sebagai terganti terhadap kezaliman yang telah dilakukannya dahulu. Apabila amalan-amalannya yang baik telah habis, dosa-dosa mereka yang dizalimi itu akan disebebankan ke atasnya sebagai ganti terhadap perbuatannya. Kemudian dia akan diheret ke dalam neraka kerana timbul dan dosa itu. Walaupun banyak amal kebaikannya, namun akhirnya terpaksa menghadapi kesedihan dan penyesalan yang tidak dapat dibayangkan. Perkara kedua yang perlu direnungkan ialah terdapat beberapa keadaan yang telah ditulis dalam risalah ini yang menyebut tentang pengampunan. Selain itu, ada banyak lagi perkara yang menjadi sebab pengampunan dan dosa-dosa akan dimaafkan. Disebabkan keadaan ini timbul satu persoalan lain. Apabila dosa-dosa telah diampunkan pada kali pertama, maka apa pula makna pengampunan untuk kali kedua? Jawapannya ialah sebab apabila pengampunan ditujukan kepada mana-mana hamba dan sekiranya terdapat dosa pada hamba itu, maka pengampunan itu akan menghapuskan dosa tersebut. Sekiranya sudah tidak ada lagi sebarang dosa lagi, maka rahmat dan nikmat-nikmat lain akan ditambah kepadanya mengikut kadar pengampunan itu. Perkara ketiga ialah terdapat di beberapa tempat hadis yang telah lalu dan dalam hadis ini juga bahawa Allah SWT telah menjadikan para malaikat sebagai saksi terhadap pengampunan yang diberikannya. Sebabnya ialah urusan-urusan pengadilan pada hari kiamat telah ditentukan dengan cara yang tetap. Para Nabi pun alaihissalam pun akan diminta untuk mengukakan saksi terhadap suruhan dakwah yang telah dijalankan oleh mereka. Lantaran itu dapat dalam kitab-kitab hadis sabdaan Nabi SAW yang bermaksud, kamu semua akan ditanya tentang aku. Oleh itu hendaklah kamu bersaksi bahawa aku telah sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung. Semoga Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.